Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Arifin dari kelas 4C. Selamat datang ke program Sulam, iaitu program kita pada hari ini akan membincangkan tajuk iaitu pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis oleh tentera Muslim iaitu diketuai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah awal Baitul Maqdis. Sejarah awal Baitul Maqdis dan kepentingannya kepada Islam, Yahudi dan Kristian. Baitul Maqdis ataupun Jerusalem menurut Barat adalah sebuah kota atau bandar yang terletak di tanah Palestin dan merupakan antara tempat yang paling suci di dunia menurut beberapa agama-agama monistik. Baitul Maqdis merupakan kawasan yang mempunyai sejarah penting bagi tiga agama terbesar dunia, iaitu Islam, Judaism dan Kristian. Sejarah awal sejak zaman Gangsa. Ahli penyelidik dan akademik percaya bahawa penempatan pertama di Baitul Maqdis bermula sejak zaman Gangsa lagi, sekitar tahun 3500 BC. Pada tahun 1000 BC, Nabi Daud yang merupakan seorang raja telah menawan Baitul Maqdis dan menjadikannya sebagai ibu negeri kerajaan Yahudi. Anak baginda Nabi Sulaiman AS telah membina kuil pertama 40 tahun kemudian di kota ini. Pada tahun 586 BC, Baitul Maqdis telah ditawan oleh tentera Babylon dan mereka menghancurkan kuil pertama dan menghalau kaum Yahudi daripada Baitul Maqdis. 50 tahun kemudian, Maharaja Cyrus dari Parsi membenarkan kaum Yahudi untuk pulang ke kota suci ini dan mereka membina semula kuil mereka. Kuil ini dikenali sebagai kuil kedua. Alexander the Great kemudiannya merampas Baitul Maqdis daripada kerajaan Parsi pada tahun 332 BC. Dalam beberapa ratus tahun berikutnya, kota ini telah ditawan dan diperintah oleh beberapa kuasa-kuasa besar. Antara kuasa-kuasa besar yang pernah menawan Baitul Maqdis termasuklah kerajaan Rom, Parsi, Arab, Fatimids, Seljuk, Turki, Crusade, Mesir, Mamelukes dan Islam. Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah memerintah Baitul Maqdis dan sebahagian besar Timur Tengah dari tahun 1516 hingga 1917. Selepas Perang Dunia Pertama, British mengambil alih Baitul Maqdis yang merupakan sebahagian daripada Palestin. British mengawal kota tersebut dan kawasan sekelilingnya sehingga tahun 1948 sebelum kaum Yahudi menumbuhkan negara haram Israel. Sejak 1948, Baitul Maqdis terbahagi kepada dua bahagian. Israel menguasai kawasan barat Baitul Maqdis, manakala Jordan menguasai bahagian timur. Selepas Perang 6 Hari pada 1967, Israel mengambil alih seluruh Baitul Maqdis. Mengapa Baitul Maqdis suci bagi kaum Yahudi? Temple Mount merupakan sebuah tapak yang terletak di kawasan bukit Baitul Maqdis meliputi tanah seluas 35 ekar. Western Wall, The Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa terletak di sini. Temple Mount merupakan mercu tanda bersejarah yang suci bagi agama Yahudi. Menurut kitab suci mereka, di sinilah dikatakan tempat Nabi Ibrahim hampir-hampir mengorbankan anak baginda Nabi Ishak. Di sini jugalah terletak kuil pertama dan kuil kedua tempat Nabi-Nabi mengajar. Mengapa Baitul Maqdis suci bagi umat Kristian? Pada tahun 355 AD, The Church of the Holy Sepulchre telah dibina di Baitul Maqdis. Di tempat inilah kebanyakan umat Kristian percaya Yesus atau Nabi Isa AS menurut Islam telah disalib sekitar tahun 30 AD. Mereka juga percaya di sini jugalah tempat Yesus akan dibangkitkan. Selain itu, umat Kristian juga percaya betapa pentingnya Temple Mount kepada tahap keimanan mereka. Di tempat inilah disebut di dalam Old Testament dengan tentang kisah Nabi-Nabi.
Bermula kurun pertama AD, ramai umat Kristian dari Eropah telah melawat Baitul Maqdis bagi mengerjakan pilgrim ataupun haji. Dari tahun 1099 hingga 1187, kota ini telah ditawan oleh tentera Salib. Mengapa Baitul Maqdis suci bagi umat Islam? Baitul Maqdis merupakan tempat suci ketiga selepas Mekah dan Madinah. Kota ini menempatkan Masjid Al-Aqsa, masjid kedua selepas Kaabah. Masjid ini merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum ianya berpindah ke Kaabah selepas turunnya wahyu. Nabi Muhammad SAW secara jelas menuntut umat Islam untuk melawat Masjid Al-Aqsa. Pahala menunaikan solat di masjid ini digandakan 500 kali berbanding di lain-lain tempat. Nabi Muhammad SAW pernah mengimamkan solat di Masjid Al-Aqsa. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku di Baitul Maqdis pada tahun 27 Rajab 632 AD. Ketika peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW telah dibawa oleh malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis. Baginda kemudiannya dibawa menunggang burak dan naik ke langit dan syurga untuk menemui para nabi dan rasul sebelum baginda. Ramai para nabi dan rasul telah wafat di Palestin, termasuklah Nabi Ibrahim AS, Nabi Yaqub AS dan Nabi Ishaq. Pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah satu watak besar dalam lembaran sejarah Islam, legenda yang mengukir pelbagai pencapaian hebat semasa hayatnya. Panglima perang yang mendedikasikan hidupnya untuk dua tujuan, iaitu menyatukan umat Islam di bawah kekuasaannya demi memimpin jihad menentang tentera Salib dan mengusir mereka dari jajahan takluk mereka di Syria Palestin. Cita-citanya yang tinggi itu tercapai dengan kemenangan tentera Islam dalam pertempuran di Hattin pada tahun 1187. Kejayaan itu turut membuka jalan kepada Salahuddin dan tenteranya untuk membebaskan semula Baitul Maqdis selepas hampir satu kurun lamanya ditakluk oleh tentera Salib. Pembebasan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi atau Salah ad-Din adalah nama gelaran bagi Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadi atau yang lebih dikenali sebagai Salahuddin. Beliau lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit dari suku Kurdi dan bukan berketurunan Arab. Sejak dilahirkan, keluarganya berpindah ke Mosul dan tinggal bersama-sama seorang pemimpin besar, Imaduddin Al-Zaki. Melalui keluarga inilah Salahuddin Al-Ayyubi membesar dengan baik, mempelajari Al-Quran, bahasa dan sastra, selain belajar bahasa Arab dan ilmu hadis sehingga mahir. Bahkan Salahuddin sangat cekap menunggang kuda dan bermain senjata. Beliau seorang yang berbakat besar dalam bina ketenteraan dan kepimpanan. Pada usia 14 tahun, Salahuddin menjadi tentera Sultan Nuruddin sebelum menjawat jawatan sebagai jeneral. Pada September 1169 Masehi, Nuruddin Mahmud Zanki menakluk kerajaan Fatimiyah yang bermula bergolak. Baginya, kerajaan Fatimiyah adalah peluang terbaik untuk membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan pasukan Salib. Penaklukan itu berjaya mengucak-acirkan pasukan Salib di Mesir dan menghancurkan kerajaan Syiah itu. Ketika menakluk wilayah Kairah, Salahuddin tidak serta-merta mengusir keluarga dinasti Fatimiyah dari istana mereka, tetapi menunggu dahulu sehingga raja mereka mangkat, barulah anggota keluarganya dihantar ke tempat pengasingan. Setelah itu, Salahuddin Al-Ayyubi diangkat sebagai panglima dan governor. Beliau berjaya memulihkan sistem ekonomi dan pertahanan Mesir dan mula menyusun strategi untuk membebaskan Baitul Maqdis dari cengkaman tentera Salib. Tidak lama kemudian beliau pula menjadi menteri di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Beliau melakukan berbagai perubahan dengan membina sekolah bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau juga membuka pintu gerbang kota itu kepada umum. Beliau juga membina banyak masjid, sekolah, hospital, bahkan turut membina gereja. Rakyat juga dibenarkan menetap di kawasan yang dahulunya dikhususkan untuk golongan bangsawan Bani Fatimiyah. Pada setiap hari Isnin dan Selasa ditetapkan sebagai waktu tatap muka kepada siapa yang ingin menemui dan meminta bantuannya. Dengan itu, Salahuddin Al-Ayyubi amat dicintai oleh rakyatnya.
Beliau juga menggantikan penyebutan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama-nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumaat. Ini bertujuan melenyapkan pemikiran Syiah yang sudah lama banyak bertapak di Mesir pada semasa pemerintahan kerajaan Fatimiyah. Pada tahun 1174 Masihi, selepas kematian Sultan Nuruddin, Salahuddin Al-Ayyubi telah melebarkan sayap kekuasaannya ke Syria dan utara Mesopotamia. Beliau dan pasukan Islam juga berjaya menguasai Damsyik 1174 Masihi, Aleppo 1178 Masihi, dan Mosul 1186 Masihi. Dalam pada itu, Salahuddin meneruskan persiapan dalam melancarkan serangan terhadap tentera Salib. Beliau turut membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari kaum muslimin dengan membangunkan madrasah dan membangkitkan kesedaran untuk menghadapi tentera pasukan Salib. Selain itu, beliau juga membangunkan markas ketenteraan, benteng dan kubu, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membina rumah sakit dan sebagainya. Dengan itu, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menyatukan penduduk Syam, Iraq, Yaman, Hijaz dan Maghribi. Pada tahun 580 Hijrah, Salahuddin Al-Ayyubi menderita satu penyakit serius. Namun azamnya untuk membebaskan kota Baitul Maqdis semakin membara. Lalu beliau bertekad sekiranya sembuh daripada penyakit itu, beliau akan menakluk pasukan Salib di Baitul Maqdis dan membersihkan tanah yang pernah menjadi tempat para nabi dikafirkan dan menjadi tempat pembersihan untuk para nabi dari dikafirkan. Sebaik sahaja sembuh dari penyakitnya itu, dengan segera Salahuddin Al-Ayyubi menyempurnakan cita-citanya itu. Sebelum menyerang pasukan Salib di Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi dan para tenteranya terpaksa menghadapi perang Hittin di Galilea dahulu pada 4 Julai 1187 Masihi, iaitu sebagai pertempuran pembuka untuk menakluk Baitul Maqdis. Perang tersebut disertai oleh 63,000 tentera Muslim dan terdiri daripada ulama dan golongan soleh. Mereka berjaya menewaskan 30,000 tentera Salib dan menahan 30,000 selebihnya. Selepas itu, tentera Muslimin tiba di Al-Quds dengan bilangan pasukan yang besar. Tentera Islam mengepung kota itu. Pasukan Salib bersungguh-sungguh mempertahankan kota itu daripada dimiliki oleh Islam. Manakala tentera Muslim juga bersemangat menakluk kota itu dan mengalahkan pasukan Salib. Tentera Islam berhasil membakar salib besar dan benteng-benteng Al-Quds, membuatkan tentera Salib lemah dan bercerai-berai. Tidak lama kemudian, tentera Salib mengajak pasukan Muslimin berdamai dan berunding. Salahuddin Al-Ayyubi dengan tegas menolak. Namun pimpinan pasukan Salib Balian bin Bazran mengancam untuk membunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam serta menghancurkan semua bangunan, harta benda dan kubah As-Sakrah. Salahuddin Al-Ayyubi bersetuju demi keselamatan tahanan Islam. Beliau menetapkan syarat bahawa setiap lelaki akan bayar 10 dinar, manakala perempuan dengan 5 dinar dan anak-anak kanak-kanak dikenakan sebanyak 2 dinar. Ketua pasukan Salib itu bersetuju lalu meninggalkan kota Baitul Maqdis itu tertunduk malu. Beliau Ketua kaum Muslim berjaya membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin Al-Ayyubi memasuki kota Baitul Maqdis pada hari Jumaat 27 Rejab 583 Hijrah bersamaan 2 Oktober 1187 Masihi. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah 88 tahun dikuasai oleh kaum Kristian. Pasukan Muslimin membersihkan Masjid Al-Aqsa dengan mengeluarkan salib-salib yang terdapat di dalamnya, kemudian mendirikan solat yang pertama kalinya setelah lama tidak kedengaran lantunan ayat suci di kota itu.
Kejatuhan kota Baitul Maqdis di tangan orang Islam menggegarkan seluruh dunia Kristian. Pada tahun 1189 Masihi, tentera Kristian melancarkan serangan balas iaitu Perang Salib Ketiga di bawah pimpinan Maharaja Jerman iaitu Frederick Barbarossa, Raja Perancis Philip Augustus dan Raja Inggeris Richard the Lionheart. Perang yang berlangsung dengan cukup lama ini berjaya mengekalkan Baitul Maqdis di tangan pasukan Muslimin. Selain itu, gencatan senjata disepakati oleh kedua-dua pihak. Di tengah suasana peperangan itu, berkali-kali Salahuddin Al-Ayyubi mengirimkan buah-buahan kepada Raja Richard yang ketika itu sedang sakit. Sesungguhnya beliau seorang pemimpin yang berhati mulia, walaupun Raja Richard adalah musuhnya. Pada tahun 1192 Masihi, Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Richard menandatangani perjanjian damai yang bersetuju membahagikan wilayah Palestin kepada dua daerah Persisir Laut Tengah untuk orang Kristian dan bahagian Banda untuk orang Islam. Namun kedua-dua belah pihak bebas berkunjung ke daerah lain dengan aman. Suatu hari, Salahuddin Al-Ayyubi mengalami sakit yang berlanjutan sehingga 12 hari. Akhirnya pada 16 Safar 589 Hijrah bersamaan 1193 Masihi, beliau menghembuskan nafas yang terakhir di kota Damsyik pada usianya 55 tahun. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta dan kekayaan walaupun memegang jawatan pemimpin tertinggi selama hidupnya. Sepanjang hidupnya, Salahuddin Al-Ayyubi menjalani kehidupan sebagai seorang yang warak. Beliau jarang meninggalkan solat Jumaat. Manakala ketika sakit pun beliau tetap meneruskan puasanya walaupun dia menasihati untuk berbuka. Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya seorang pemimpin soleh yang digeruni oleh kawan dan lawan. Jadi itu saja perkongsian kita pada hari ini untuk program Sulam mengenai pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi terima kasih kerana menyertai pembincangan topik kita pada hari ini. Assalamualaikum.